Eartastic merupakan alat bantuan pendengaran, tetapi pada hari ini kita akan bincangkan dengan lebih mendalam tentang penjagaan telinga anda yang mungkin anda rasa sesuatu yang agak semula jadi. Bila kita membesar, selalu kena tegur. Jangan tak kuat dengar. Tapi tak juga kadang-kadang tak dengarlah mak cakap. Lain kali korek telinga. Jadi ini merupakan satu isu yang perlu kita ambil tahu dan bagaimana untuk penjagaan telinga sebab bila dah mula menggunakan pendengaran juga kerosakan itu merupakan satu lagi masalah yang kita cuba untuk elakkan. Di studio bersama kami pagi ini Dr. Syahsa Aziz. Terima kasih Dr. Syahsa kerana bersama kami pagi ini. Dr. Syahsa merupakan Ketua Audiologi Eartastic Hearing and Balance Center. Doktor bawakan satu model simulasi besar telinga ni. Satu yang kita dengarkan tadi, jangan korek telinga. Betul. Mengapa? Apa sebenarnya perlu kita fahami tentang jangan korek telinga? Kita perlu bersihkan telinga, tapi apa yang perlu kita faham tentang jangan korek telinga? Okay, so I think macam tadi kita cakap, satu telinga ni macam sesuatu yang natural, yang macam like kita takkan sometimes tak sedar pun apa yang kita nak buat dengan telinga kita dan sebagainya kan. So satu, pendengaran kita memang sangat penting untuk kita punya harian. Tapi kalau let's say terlampau banyak sangat earwax, macam mana kita nak dengar juga kan. So pentingnya kita ada earwax ni untuk menjaga badan kita daripada benda asing. So earwax is very important. Tapi kalau dah banyak sangat, kadang-kadang dia mengganggu sound untuk masuk telinga kita. So apakah cara untuk kita nak membersihkan telinga? Definitely kita tak boleh letak apa-apa dalam telinga kita sebenarnya. There is a saying cakap, the only thing you boleh masuk dalam telinga you ialah siku. The only thing yang boleh touch your ears is your siku. Cubalah. Tak boleh. Tapi memang takkan sampai lah. Trick question. Yes, I know, exactly. Berapa ramai yang cuba sebenarnya? Bila Dr. Syahsa Betul. Tapi sebenarnya kita tak payah buat apa-apa pun. Sebab dalam kita punya luar telinga, so kita ada, saya explain pasal kita punya model telinga. So kita ada luar telinga, cuping telinga, salur luar telinga, di mana kita punya earwax akan berada. Lepas tu kita ada kita punya gegendang telinga, which is kita punya eardrums. Okay? So apa yang kita boleh tengok dengan lampu kalau kita pergi ke klinik, hanya sampai ke eardrum sahaja. Tapi bahagian telinga ni kita ada pertengahan telinga, iaitu kita punya little bones kat sini dengan kita punya salur eustachian tube yang bersambungkan kepada nose dengan throat. And then kita ada bahagian dalam telinga, iaitu kita punya organ pendengaran dan juga organ keseimbangan badan. Some people, English words is vestibular system. And then the last part is our brain. So sebenarnya kita mendengar di otak kita. This is just a gateway. So kalau kita ada earwax, memang ada macam kata traffic jam kan. So apakah cara yang terbaik untuk membersihkan telinga? You biar saja dia keluar sendiri. Sebab dalam ni ada rambut. There's a natural hair that brings out the wax. Okey, doktor, soalan. Tapi kalau kita ada cotton bud kan? Yes. Kita tak bersihkan. Kalau kita masuk cotton bud tu, warna lain yang keluar, doktor? Memang dia akan berwarna-warni. Adalah tipu je. Sebenarnya colour dia lebih kurang yellowish, dark. Kadang-kadang can be darker kan. So basically untuk bersihkan ni sebenarnya like I said, you biarkan je. So normally untuk Muslim kita ambil semayang kan, that's enough already. Tapi kalau kita kadang-kadang sebab kita dah biasa orang pakai cotton buds kan, apa yang dia buat ialah dia boleh tolakkan lagi wax tu ke dalam. Sebab our ear canal ni dia slanting ke bawah. So kadang-kadang you tak sedar, orang kulit telinga tak nampak pun telinga kan. So kalau basically you tertolak ke dalam, dia akan masuk lebih ke dalam. That means you dah lagi teruk pendengaran. The other thing yang kita tak nak ialah sometimes kita boleh introduce virus or bacteria ke telinga kita because kita tak tahu bersih ke tidak apa yang kita gunalah, korek telinga dengan earbuds ke, sometimes ada orang pakai hairpin lah. There is just people are very creative kan. So but ideally jangan letak apa-apa. So the best, kalau let's say some people tak cukup cerumen untuk basically what is earwax? Earwax tu ialah combination of dirt ataupun kulit kering campur dengan kita punya sweat gland and another gland yang keluarkan oil. So itu yang bagi dia orang kata lekit-lekit tu kan. Tapi interesting, dia sangat-sangat bersih sebenarnya. Cumanya dia mungkin bau dia tak berapa enak. Dan warna dia tak nampak macam seksi. So satu orang rasa macam kotornya. Tapi sebenarnya dia sangat bersih. Dan like I said, kalau teruk sangat kita jumpa pakar ENT untuk keluarkan. Itu yang terbaik.
Okey, pagi ni saya rasa syarikat-syarikat yang membuat cotton bud tu tak marah. Well, I only am speaking the truth. The truth, yes. Don't be afraid of that. Yeah. Apakah fungsi sebenarnya earwax kita tu? Kalau tadi doktor ada cakap dia ada berkaitan dengan membuang benda asing. Jadi selain daripada itu, apakah fungsi-fungsi yang mungkin kita tak tahu earwax kita ataupun tahi telinga? Okey, tahi telinga kita ni macam saya cakap tadi sangat penting untuk protect badan kita daripada benda-benda luar. Kita pernah dengar juga yang ada nyamuk masuk telinga. Ya, betul. Betul tau. Ada serangga masuk telinga. Serangga macam ants. Kadang-kadang yelah kanak-kanak kadang-kadang letak barang dalam telinga. So benda wax tu, earwax tu sebenarnya untuk protect telinga kita. Okay. Sebab kalau let's say kita ada worst case scenario, kadang-kadang kita guna ear Q-tips ke apa-apa, dia akan rosakkan kita punya gendang. So, benda yang kita masuk boleh masuk lagi ke dalam bahagian dalam telinga. So, itu yang kita tak nak tu. Okay. That's what we don't want. Doktor, quick myth busting. Mendengar lagu menggunakan headphone akan menghasilkan lebih banyak earwax. True or false? Mendengar lagu boleh... Okey. Kalau earphone tu terlalu rapat dengan telinga. Dia macam ni. Kalau kita banyak sangat pakai benda yang tak macam ni, telinga kita ni kena bernafas. So bila kita pakai banyak lama sangat earplugs ke apa, macam mana dia nak keluar. So that's just basically it lah. But then like setengah orang memang produce banyak wax. Kita Asians, kita punya ear canal ni dia sangat-sangat kebanyakannya kita lagi melengkung daripada Eurasian orang-orang yang orang putih dan whatnot, lagi straight. So lagi kita tutup, lagi senang dia akan trap dalam tu. Doktor sebut tentang keseimbangan ataupun vertigo tadi. Okay. Bagaimana kita nak mengelakkan situasi itu pula? Ketidakseimbangan. Orang kalau baca diver, itu semua orang yang lebih risiko untuk vertigo. Okay, so yang tu tulang paling kecil dalam badan kita. Betul, exactly. So the ossicle bones is the smallest bone in our body. Okay. Soalan tadi agak banyak, so I cuba nak pecahkan sikit. So basically tadi we were talking about divers kan. So divers, apa yang normally akan affected is dia punya middle ear. So pertengahan telinga ni ialah fungsi dia ialah memberikan pressure, dia bagi keseimbangan pressure luar badan dan dalam badan. So when you actually go deep down kan, the pressure dah berubah. So kadang-kadang akan membuatkan sakit dekat sini. And of course dia akan block lah. Bila ada blockage, that's when you have issues kat sini. So dia tak ada kena-mengena sangat dengan vestibular system ataupun vertigo. Vertigo ni kalau dia ada infection kat sini, mungkin boleh terkena dekat kita punya vestibular system ataupun vertigo. So sorry, terpaksa keluarkan dua-dua. So okay, ni this is the ossicle bones, boleh ignore. So dekat bahagian dalam telinga kita ada kita punya organ pendengaran dan juga organ vestibular system lah. So kalau ada infection kena dekat dia punya nerve ke-8 yang connectkan telinga dan juga organ keseimbangan badan ni, you boleh dapat vertigo dan juga masalah pendengaran. So kalau let's say divers, dia pressure kat sini, ada infection, kalau infection tu terkena, dia akan efek semualah. Orang kata cubit peha kanan, peha kiri terasa. Adakah perkara yang sama berlaku dalam kedua-dua telinga ataupun? Yes, correct. Betul. So kita ada dua telinga. That means kita ada dua sistem yang kita nak kena jagalah. Dua-dua pendengaran dan juga dua-dua keseimbangan badan. So tadi you were talking about vertigo. Yeah. So like I said, sebenarnya nak cakap pasal balance ni, to have a good balance, you kena ada mata yang elok, proprioceptor yang elok, maksudnya your tengkuk kena elok, your badan kena jalan dengan elok, baru you boleh seimbang, dan juga your vestibular system kena sihat. Kalau kena infection ke, kalau kena let's say kita na'udzubillah lah accident, terkena kita ada stones juga dalam ni, stones tu boleh terkeluar dan masuk ke dalam kita punya muscular canal. So cakap pasal vestibular system ni dia sedikit kompleks, tapi kalau kena jangan risau, we have remedies, we have treatments, kita ada banyak benda kita boleh buat. Okay, cuma banyak orang tak tahu. Kita kesuntukan masa, kita kena skip to the very end. Okay. Jikalau ada di luar sana yang ada masalah pendengaran, apakah tips yang boleh doktor sampaikan untuk mengurangkan risiko masalah pendengaran? Okay, so kalau kita cakap pasal pendengaran ni, which is paling penting sekali, sebab itu orang kata tak ada pendengaran, kita tak ada nak communication. Kalau babies pula tak ada input, tak ada output. So lambat bertutur dan sebagainya. Untuk kanak-kanak dan juga remaja, sebaik-baiknya mesti
elakkan daripada penggunaan recreation sound tu ataupun mendengar bunyi, jangan kuat sangat, jangan lama sangat. Sama juga dengan kita adults, kalau boleh kena ada ear resting time. Kita kena ada rest time, okey, untuk mendengar. Kalau kuatlah. Kalau boleh below dangerous decibel iaitu 80 decibel is fine. Lepas tu kalau boleh, kalau ada masalah pendengaran, kita kena cepat-cepat pakai alat bantu dengar. Sebab kalau kita tidak memakai alat bantu dengar, kita memberi risiko kepada diri kita untuk mendapat demensia ataupun nyanyuk. So nak cakap pendengaran ni sebenarnya panjang cerita dia. Cumanya tu kalau ada sesiapa ada soalan boleh just DM saya dekat Instagram. Tapi yang penting sekarang ni my message is definitely ada masalah pendengaran, cepat-cepat check. Kalau anak kita ada problem macam ada flu ke apa, rasa macam tak dengar, cepat-cepat pergi check. It's very important. Tak dengar, tak ada output. Untuk babies, adults tak dengar, possibility nyanyuk dan juga boleh kena buang kerja, gaduh dengan family, gaduh dengan suami isteri. Dan nombor-nombor dan juga akaun Instagram doktor ada tertera di skrin. Sila cuba berhubung terus dengan doktor untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana cara untuk menjaga pendengaran anda dan memastikan bahawa telinga kita berada dalam keadaan yang sihat sentiasa. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Thank you. Tapi suami jangan pula guna alasan saya nak resting sound dengan isteri tu. Jadi kita kembali selepas ini. Kita kembali selepas ini.